Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah berhenti pada ayat in kuntum mu'minin, jika kamu benar beriman. So kalau kamu benar beriman dan Allah telah mengambil janji setia dari kamu dan Rasul telah pun mengajak kamu, maka tunjukkanlah yang kamu tu beriman. Macam tu. Tunjukkanlah yang kamu tu beriman. Dengan cara macam mana? Nafkahkan, sumbangkan, berikan apa yang Allah telah beri kesempatan pada kita, pada kamu untuk menguasainya. Itu tentang kuasa-kuasa yang lepas. So hari ini kita nak sambung ayat 9. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinat liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Dialah yang menurunkan kepada hamba-Nya ayat-ayat yang terang supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Ayat yang terang itu, ayat yang bercahaya itu, kegunaannya supaya jadikan kegelapan kita kepada cahaya. Dan sungguh Allah Maha Santun lagi Maha Penyayang terhadapmu. Ayat-ayat ajakan kepada infak ni, Allah sebenarnya nak beri kebaikan kepada kita dengan cara Allah beri agama kepada kita. Dia bukannya nak menyusahkan kita pun, tak. Tapi Allah nak kita jadi baik dengan hidup beragama, dengan memberi infak. So, bila galakkan itu diberi, dan untuk kita senang nak memberi infak ni, senang untuk berkhidmat ni, beri khidmat, dia perlu ada satu resepi yang semua orang kena ada. Dia apa? Nak mudah infak ni, dia kena ada satu resepi. Resepinya apa? Keinginan. Kalau anak saya, 3-3, sepanjang mereka membesar, bila dia buat sesuatu, contoh, dia apa nama? Dia jatuhkan air ataupun tak, dia main air, dia tuang air atas meja. Okay, dia main air, dia tuang air atas meja. Lalu bila tanya, kenapa? Kenapa Nuha buat macam ni? Kenapa Ulia buat macam ni? Kenapa Hauna buat macam ni? Jawapannya simple, tapi make sense. Dia kata kerana nak. Sebab nak. Sebab ingin melakukan benda tu. Kenapa tuang air? Sebab nak tuang. Tu keinginan. Tu contoh keinginan tanpa dipaksa. Memang nak buat. So untuk kita senang infak ni, kita perlu ada resepi keinginan tu. Dan keinginan inilah menjadi ujian besar buat kita. Nak tak nak je. Itulah ujian kita tu. Dia ujian ni bukan semestinya benda yang kita tiba-tiba datang. Begitu tak.
Ha. Ujian ni dalam bentuk keinginan, kehendak, mudah nak buat, malas tak malas, rajin tak rajin. Bentuk macam tu ujian. So bila dia menjadi ujian besar, sebab realitinya Allah tidak paksa kita dan Allah beri ruang kepada manusia, kepada kita seluasnya untuk bebas memilih sama ada kita nak beri atau tak. Pernah ke tuan-puan kalau tak beri, tiba-tiba kilat datang menyambar? Atau dengar suara guruh yang memengkakkan telinga lalu mati keras begitu? Tak ada? Kan bebas pilih nak jalan syurga atau tidak. Bebas nak pilih untuk selamat dan berjaya atau tak. Kan? So dialah yang menurunkan kepada hamba dia ayat-ayat yang terang. Dan disebut bahawa iman umat Islam sudah lemah dan semakin lemah. So jikalau iman kita semakin lemah, maka bagaimana cara supaya kita dapat tingkatkan balik iman tu? Lalu Allah beritahu untuk tingkatkan balik iman tu dengan kita lihat balik, baca, faham balik ayat-ayat yang Allah sudah turunkan. Dialah yang turunkan padanya, pada hamba dia, ayat-ayat yang terang. So ikutlah wahyu yang jelas nyata tu. Tuan-puan, tadi kami dalam grup Brunei ada bincang ayat tentang ayat surah An-Nahl. Dan di situ dilontarkan idea tentang satu institusi yang boleh menggali pemahaman terhadap Quran dengan lebih mendalam. Dan antara soalan yang sedang berlaku sekarang pasca pandemik ni ialah tentang ekonomi. Macam mana cara nak pulihkan ekonomi dalam negara secara segera? Macam mana nak kurangkan kadar inflasi secara segera? Macam mana? Adakah benda tu perlu kepada ilmu rocket science untuk kita usahakan sama-sama? Kena ada pakar ekonomi yang keluarkan yang bakal keluarkan formula terhebat abad ini untuk selesaikan masalah ekonomi. Sebelum tu, ekonomi ni apa? Ekonomi adalah apa sahaja yang berkaitan dengan penggunaan keuangan supaya manusia boleh hidup. Duit tak bawa mati. Tapi kita bila tak ada duit, hampir mati. Kan? Itulah ekonomi. Apa yang berlaku dalam transaksi manusia sehari-hari. So, apa panduan Quran terhadap krisis ekonomi ni? Ada satu ayat Quran yang saya terfikirkan supaya harta-harta itu tidak hanya berlegar dalam kalangan orang kaya.
supaya harta-harta itu tidak hanya berlegar dalam kalangan orang-orang kaya antara kamu. Tuan-puan, kalau siapa-siapa yang rajin untuk belik setiap tahun, sejak daripada sebelum pandemik sampailah ke tahun lepas, cuba jejak semula berapa banyak keuntungan setiap tahun yang diperoleh oleh bank-bank tempatan. Semuanya level bilion, tuan-puan. Setiap tahun semuanya level bilion. Dan sepanjang PKP, pandemik, apa yang bank-bank ini usahakan untuk membantu kembali rakyat-rakyat yang kadang begitu taat untuk bayar hutang tiap bulan. Dan mereka selama ni hidup berdasarkan hutang yang kita buat pada bank. Kan? Kenapa bank perlu naikkan kadar OPR? Cukuplah bank negara saja naikkan kadar OPR. Kenapa bank-bank yang lain perlu naikkan kadar interest kepada pinjaman sedia ada? Why? Diorang tak pernah rugi pun. Kan? Waktu kes moratorium tu, kan dimohon agar diperpanjangkan kadar tempoh pinjaman supaya boleh ringankan beban orang nak bayar bulanan. Bukan orang tak bayar, orang bayar. Tapi bank buat keras dia je. So ekonomi ini dia akan tetap meningkat selagi mana pihak-pihak yang sudah kaya raya ni, bank kaya raya, tidak beri kerjasama. Kita kalau boleh nak cepatkan settle hutang. Gitu. Walladhi yunazzilu ala amrihi ayatin bayyinat. Dah ada dah ayat-ayat Quran yang jelas, yang terang. Tapi kita tak ikut. Kita tak buat. Gitu. Ya, duit bukan boleh bawa mati. Tapi kalau tiada duit, kita rasa macam nak mati. Yang selalu disuruh ukur baju di badan sendiri siapa? Rakyat. Orang kebanyakan. Marhain. Yang akan merana nanti siapa? Rakyat juga. Tapi bank tetap utuh. Tetap kaut keuntungan tiap tahun. Gitu. So nak dapatkan penyelesaian, ikutlah wahyu yang jelas. Allah turunkan kepada kita untuk jadi panduan. Ayat-ayatnya tidak tersembunyi, dia bukan dalam bentuk metafora, bukan dalam bentuk bingkisan-bingkisan diselaputi kata-kata indah. Tak, dia tidak tersembunyi, mudah didapati, senang. Pergi masjid dapat Quran. Senang je nak cari dan baca Quran. Kan? Sekarang kena ada cari guru tafsir je.
Dan ia mudah untuk dipelajari. Memang sebenarnya kalau kita baca sendiri, memang tak faham dah, kita bukan orang Arab. Jawa pula tu hidung pesek. Tapi kalau sanggup luangkan masa untuk belajar dan memahami, sebab tu kita kena ajak orang ramai untuk baca Quran, belajar Quran. Kan, kenapa bank dia tak nak bertolak ansur, dia takut, dia tak untung. Dia takut rugi di pihak dia. Mana bank nak rugi, kan? Alasan dia apa? Bank bukan welfare. Mana bank nak rugi? Tapi percayalah, kalau ada bank yang sanggup untuk bertolak ansur dengan peminjam dia, saya yakin keberkatan yang Allah turunkan kerana dia memudahkan urusan hamba-hamba Allah, tak ternilai harga dia. Tak ternilai. Liyukhrijakum minadh zulumati ilan nur. Dan bila sebut tentang zulumat kegelapan ni, dia bukan hanya keadaan gelap malam begitu, tak. Sebab tujuan Allah beri wahyu, Allah beri Quran tu, kerana Quran dapat beri pembacanya cahaya. Quran dapat beri pembacanya cahaya. So, bila datang cahaya, hilanglah gelap. Cuba tengok perkataan zulumat. Zulumat. Okay? Allah guna kalimah gelap sebagai nisbah kepada semua benda yang tak baik. Zulumat, zolama satu. Zulumat ni lapisan kegelapan demi kegelapan. Okay? Zulumat, lapisan kegelapan demi kegelapan. Ila an-nur. Nur ni singular. Ini plural. Ini singular. So Allah guna nur yang singular, satu nur, untuk hapuskan, hilangkan multiple kegelapan. Wih, itu sudah sangat convenient. Hanya guna satu benda untuk settlekan banyak benda-benda yang lain. Kan? Hanya guna Quran boleh settlekan sangat banyak perkara-perkara yang menyelubungi kita, yang menjadikan dunia kita suram, yang menjadikan dunia kita gelap, yang menjadikan bila kita gelap itu kita meraba-raba, tak tentu arah. Tapi bila datang cahaya, semuanya terang. Wih, how convenient. Sangat memudahkan. Dan banyak benda buruk dalam dunia ini sampai kita tak mampu nak kira. Kejahilan agama, kejahilan tentang syirik, malah keburukan itu punya banyak sehingga sukar nak jelaskan satu persatu. Dan kita pun tak tahu mana nak mula. Sebab bila sebut tentang ekonomi dan inflasi, cuba sebut dari mana nak mula. Bila orang kata krisis ekonomi, apa yang krisisnya? Apa yang krisis? Adakah krisis ekonomi sama macam krisis makanan dekat Afrika? Yang orang terpaksa berebut-rebut makanan daripada lori? Yang kanak-kanak berjalan 5 kilometer pergi semata-mata nak dapatkan air, kemudian balik semula ke kampung 5 kilometer? Sebut krisis, dari mana nak mula? Sebab tu bila Allah kata zulumat, dia punya lapisan kegelapan itu sehingga kita bingung macam mana nak settlekan. Dan Allah sudah tawarkan cahaya dari Quran. Dengan hanya satu cahaya,
wahyu, dengan cahaya dapat kita keluar dari segala bentuk kegelapan, tak kira berapa pun banyaknya. Banyak masalah, satu ubat. Bila kita belajar Quran, cara pandang kita betul. Kita dapat ilmu yang betul. Dengan ilmu yang betul, dapat keluarkan kita dari keburukan dan bawa kepada kebaikan. Dan sebenarnya ayat ini menakutkan, tuan-puan. Ada yang rasa takut tak terhadap ayat ni? Apa sal pula takut? Mana Allah kata dia yang turunkan kepada hamba dia ayat-ayat yang terang, keluarkan daripada zulumat, kegelapan kepada nur. Allah Raufur Rahim. Ini kan ayat yang santai. Allah mengasihi, Allah Maha Belas. Dan dia menakutkan sebab dalam surah lain, dalam surah Baqarah, mereka-mereka yang berada dalam kegelapan, mereka-mereka yang berada dalam kegelapan adalah orang-orang kafir. Dan sekarang ayat ini tuju kepada orang Islam. Maka kegelapan bagi orang Islam ialah kegelapan iman. Yang dimaksudkan ialah orang-orang munafik yang juga Islam tapi sebenarnya lemah imannya. Liyukhrijakum minaz zulumat, kita punya hilang punca. Kita punya tak tahu tentang Quran, tentang ayat Quran, lalu kita stres hidup di dunia sehingga mengakibatkan iman kita terkesan. Lalu kita hampir-hampir terjemah dalam kancah munafik. Ini situasi ayat ni. Punya kita bila dalam keadaan tertekan, dalam keadaan ekonomi yang sukar, kita gagal melihat untuk kembali pada Quran. Tapi kita cari jalan-jalan yang lain. Pinjam along. Apa lagi? Macam-macam. Main forex. Apa lagi? Riba, rasuah. Menggadaikan iman kita. Judi. Dan Allah kata kerana Allah turunkan Quran itu menunjukkan yang Allah belas. Rauf. Belas kasihan. Rahim. Dan Rahim selalunya rahmat selepas daripada kematian. Rahmat selepas dari kematian. Apa maksud Rauf? Maksudnya Allah sayang dan tak mahu manusia dalam bahaya. Allah bagi tahu yang dia begitu prihatin pada kita. Allah sedar apa yang kita lalui dan mahu ajar bagaimana keluar dari bahaya itu. Itu Rauf. Allah tak nak kita dalam bahaya. Malah Allah nak selamatkan kita, akhirat kita sebab sifat rahim Allah tu. Allah sangat sayang pada kita. Sebab tu Allah turunkan wahyu dan Nabi, utuskan Nabi untuk mengajar wahyu sebab Allah nak selamatkan kita. Dan cara Allah tunjukkan keprihatinan dia adalah dengan beri kita akses kepada Quran. Supaya iman kita segar kembali. Maka kalau ada orang yang rasa imannya lemah, maka kita boleh tahu kemungkinan hubungan kita dengan Quran juga lemah. Tapi realiti sekarang ni tuan-puan, kebanyakan orang-orang kita
begitu jauh dari Quran. Dia tak hirau tentang nak faham ke tak faham Quran. Kalau ada pun, kita cuma baca Quran tu tanpa faham apa pun yang kita baca. So kalau mereka tak faham, macam mana nak amalkan agama? Kerana ambilan agama ini dasarnya dari Quran. Kan tu soalan yang perlu kita ajukan ulang kali. Kita ajukan ulang kali. So next ayat 10. Ayat ini kenapa perlu infak? Sebab yang kedua. Sebab yang kedua. Sebab pertama tadi apa? Sebab pertama apa? Ni dah masuk sebab kedua pula. Kenapa perlu infak? Nak membuktikan keimanan, nak menyegarkan balik, membugarkan keimanan. Ayat 10, sebab yang kedua. Ayat 10, sebab yang kedua. Kenapa? Kenapa kita perlu infak? Sebab yang kedua ialah, infak dapat membezakan antara mukmin dan munafik. Dan ini dapat dilakukan bila ada seruan panggilan untuk berjuang jihad. Ayat ni kan untuk penduduk Madinah. Seruan jihad. Maka ayat 10 dan 11 mengandungi seruan untuk menyertai jihad. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirathus samawati wal ard la yastawi minkum la yastawi sekejap. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Kenapa kamu tidak infak pada jalan Allah? Kali keberapa Allah tanya ni? Kali kedua. Allah tegur umat Islam dalam ayat ini dan Allah persoalkan kenapa tidak infak di jalan Allah. Infak yang dimaksudkan adalah infak di jalan Allah. Sebab maksud infak adalah keluarkan harta. Dari sudut bahasa, kalau keluarkan duit untuk beli barang dekat pasar, itu infak ke tak? Allah kata Allah tunfiqu fi sabilillah. Keluarkan duit untuk bayar barang di pasar ialah infak. Infak. Kita beli barang kat pasar tu untuk siapa? Untuk kita boleh makan. Bila boleh makan, kita ada tenaga nak ibadah. Apa yang kembali pada Allah, kegunaan kita, kegunaan keluarga, masyarakat, itu juga infak. Apa saja yang kita keluarkan. Cuma dalam ayat ini Allah spesifik sebut di jalan Allah. Sebab infak tu maksudnya keluarkan harta. So apa saja tujuan kita keluarkan harta, itu namanya infak. Tapi kali ini infak di jalan Allah. Tu. Dalam ayat ni, infak yang dimaksudkan ialah infak di jalan Allah. Infak untuk agama. Untuk agama. Allah kata padahal Allah lah yang mempunyai miras, mempusakai langit dan bumi. Kenapa Allah guna perkataan yang rare? Miras. Kenapa Allah guna perkataan yang rare? Miras.
mewarisi langit dan bumi. Why? Sebab akhirnya semua orang mati. Siapa yang waris akhir? Allah. Allah. So kadang bila kita nak beri, terutama harta. Bila kita nak beri harta, kita takut harta yang kita beri tu orang tu buat apa. Allah kata relax. Semua akan kembali pada Allah. Jangan risau. Kau belanjakanlah. Semua akan kembali pada Allah. Walillahi mirasus samawati wal ard. Kau nak risau apa? Daripada Allah harta itu datang, dia akan kembali pada Allah. Bukankah kita buat apa nama? Buat peribahasa baru. Terutamanya time gaji. Hailah gaji. Daripada bank engkau datang kepada bank engkau kembali. Sebenarnya kalau kita lihat konteks lebih besar, duit gaji itu datang dari Allah dan kepada Allah dia kembali. Walillahi mirasus samawati wal ard. Bila kita mati, semua kita tinggalkan, tak bawa apa pun. Tak bawa apa pun. Kan? So, bila sebut Allah mewarisi langit dan bumi, tiada siapa atas dunia yang akan mewarisi alam ini kerana akhirnya semua yang hidup bakal mati. Allah bagi tahu bahawa alam ini akan hancur dan yang akan mewarisinya adalah Allah sahaja kerana tak ada siapa yang hidup pada waktu itu. Maka kenapa kedekut sangat nak simpan sangat harta? Ni Allah tanya pada Nazri ni. Kenapa kedekut sangat nak simpan sangat harta tu? Sebab apa yang kamu ada tu akan kamu tinggalkan. Maknanya harta itu milik kita, Allah beri kita kuasa sementara je. So gunakanlah instrumen infak di jalan Allah supaya harta itu di-convert jadi milik sempurna. Pahala tu sempurna milik kita. Jika tidak, akhirnya Allah akan ambil balik harta yang kita tinggalkan. Peluang akan habis kalau kita tak guna masa sekarang. Sebab tu harta di tangan kita, bila lagi nak guna? So sebab itu yang kedua ini, sebab yang kedua adalah kita kena infak untuk jadikan harta tu milik kekal. So, kalau kita tak infak, harta itu jadi milik sementara je. Akhirnya akan jadi milik Allah. Maka untuk menjadikan harta itu milik kekal, kita bagi waktu hidup. Jadi ayat ini Allah suruh kita fikir. Apa yang kamu dah buat untuk agama? Kenapa nak fikir tentang hidup dunia je? Hidup beragama macam mana? Jangan jadikan dunia satu-satunya tujuan hidup kita. Sebab kita tak tinggal tetap dekat dunia ni, lambat laun kita mati. Sebab tu bersedia untuk mati, salah satunya ialah beri sebanyak mungkin. Dan dalam ayat ini juga secara tak sedar Allah beritahu kita, kiamat tu sudah sangat dekat. Kita je yang sangka kiamat tu masih jauh. Tapi tanda seperti Arab Saudi dah mula menghijau telah jelas bukan? Malah rakyat Saudi bergembira, siap piknik, berjoget-joget dekat padang pasir yang sekarang ni sedang menghijau. Sedangkan itu Nabi kata tanda akhir zaman, hampirnya kiamat. So kita nak tunggu apa lagi? Bank-bank dekat Malaysia tunggu apa lagi? Korang nak kaut untung sampai berapa banyak?
Berapa besar lagi nak kembangkan perniagaan tu? Adakah bank-bank ni sangka, orang-orang yang banyak duit ni sangka, dia boleh hidup lama? Siapa yang sangka, siapa? Sri Ram, Gopal Sri Ram tu, yang peguam cara negara, yang mengetuai barisan peguam untuk 1MDB, tiba-tiba meninggal. Siapa yang sangka? Pihak pembelaan ni, pihak yang bersalah ni, berkali-kali mohon pada Mahkamah Persekutuan, tolong tukar pendakwa raya, tolong tukar bahagian orang yang nak menyerang, nak cari kesalahan ni, tolong tukar. Berkali-kali mahkamah tolak, mahkamah tolak, mahkamah tolak. Tiba-tiba orang tu mati. Malah orang yang mati tu tuan-puan, dia pun terkejut dia mati. Wow. So kalaupun kiamat besar tu kita rasa jauh lagi, tapi kiamat kecil, kematian itu entah berapa saat lagi dari kita. Entah kejap lagi, entah ini nafas kita terakhir, entah petang ni kita jalan, esok atau lusa. Dan peluang kita hidup entah berapa lama saja untuk digunakan sepenuhnya. Kerana apa? Kerana nafkah ni tuan-puan, kita memberi ni, dia ada standard, kadar dan dia punya hierarki. Dia ada standard, kadar dan hierarki. Maksudnya macam mana? Tidak sama. Allah kata la yastawi minkum. Tidak sama antara kamu orang yang beri harta dan berperang sebelum pembukaan Mekah. So, beri harta ni untuk agama ada dua jenis. Ada dua jenis. Ada yang dapat pahala besar, tak boleh bincang punya besar, dan ada yang dapat pahala biasa-biasa je. Tapi biasa-biasa tu di sisi Allah bagi kita sangat besar. So ada dua jenis, ada yang dapat pahala besar, ada yang dapat pahala biasa. Infak semasa kita tak ada harta berbeza dengan semasa kita ada banyak duit. Itu tak sama. Infak waktu hati kita benar-benar ada kualiti, atau kita bagi je tanpa peduli. Allah lihat pada kualiti, Allah lihat juga pada tahap pengorbanan kita waktu infak tu. Kalau opah ada 100, saya ada 10 ringgit. Daripada 100, opah keluarkan 10 ringgit. Saya dari 10 ringgit tu, saya keluarkan 5 ringgit. Sama tak? Opah ada 100, dia keluarkan 10 ringgit. Saya ada 10 ringgit, saya keluarkan 5 ringgit. Sama tak? Kenapa tak sama? Mana lebih banyak? Mana lebih banyak? Mana yang lebih banyak keluarkan? 5 ringgit sebab 50%. Ya. Sebab Betul. 50%. Sepatutnya opah, kalau dia nak menyaingi, dia kena keluarkan 50%. Ui, 50% banyak. Oh, banyak. Tapi Ustaz tahu ada lagi duit dalam bank. Itu lain cerita lah tu. Lain cerita. Itu belum salam kaut. Lain cerita. Tu salam kaut tu lain. Oi, lain.
Tapi saya yakin dan percaya tuan-puan punya pengalaman terhadap nak memberi ni, masing-masing akan ada momen-momen yang kita tak pernah lupa. Bila kita beri, kita nampak Allah balas balik itu berkali ganda. Setiap orang akan ada momen tu. Dan itulah selama ni yang menjadi api pembakar untuk kita terus memberi. Dan Allah kata benda tu la yastawi, tak sama. Tak sama antara orang yang memberi sebelum pembukaan kota Mekah dan selepas. Malah orang yang beri infak sebelum pembukaan kota Mekah, ulaika a'zamu darajah. Dia punya balasan. Allah kata a'zam. Sangat magnificent. A'zam. So kalimah fath pembukaan merujuk kepada pembukaan kota Mekah atau perjanjian Hudaibiyah. Al-Fath merujuk kepada sama ada pembukaan kota Mekah atau perjanjian Hudaibiyah. Okey, ada satu hadis pernah berlaku perang mulut. Perang mulut perdebatan antara Khalid Al-Walid dan Abdul Rahman Auf. Khalid pernah berkata, pernah cakap dengan Abdul Rahman, dia kata, engkau mempunyai pengaruh atas kami berkat hari-hari yang kamu lebih mendahuluinya daripada kami. Khalid cakap macam ni, engkau lebih tinggi dari kami sebab engkau masuk Islam dulu je. Kita sama je. Macam tu lebih kurang. Engkau berpengaruh atas kami hanya kerana engkau masuk Islam dulu. Kalau kita sama-sama, belum tentu. Macam tu lah lebih kurang kan. Lelaki. So, hal tu disampaikan pada Nabi. Perkataan tu sampai pada Nabi. Ada orang bagi tahu pada Nabi. Lalu Nabi panggil. Dan Nabi kata, biarkanlah aku dan sahabat-sahabatku. Nabi dengan penuh diplomasi, dengan sangat hebat psikologinya, bila Nabi tegur, Nabi tak sebut siapa yang Nabi tegur. Dalam hadis ni kita tahu Khalid Al-Walid. Tapi bila semua datang jumpa dengan Nabi, Nabi tak kata, Khalid, dengar sini. Tak. Hebatnya diplomasi Nabi. Nabi cuma kata, biarlah aku dan sahabat-sahabatku. Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya. Andainya kamu infakkan sebanyak seperti Bukit Uhud atau seperti gunung berupa emas, maka kamu tetap masih belum dapat mencapai amal perbuatan mereka yang dulu masuk Islam. Rupanya infak sebelum kemenangan tinggi nilainya. So tuan-puan, ada banyak peluang kita untuk kita beri infak sebelum sesuatu. Apa dia? Jeng. Cuba tengok orang-orang yang cuba cari penaja. Nak buat masjid. Kan? Nak buat masjid baru nak buat. Belum nampak masjidnya. Baru ada tapak. So, infak waktu tu, dia lebih berharga berbanding bila dah ada masjid, okey kita pergi masjid, masuk dalam tabung.
Lain. So, rupanya nak bersedekah, nak infak ni pun kena bijak tengok, ini nilainya berapa ni? Ini nilainya macam mana ni? Nampak tak? Ada beza. Ada yang a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. So, mereka yang beri sebelum Hudaibiyah, sebelum pembukaan kota Mekah, mereka lebih tinggi darjatnya dari orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu. So, kedudukan mereka tidak sama kalau dibandingkan dengan orang yang berjuang selepas Islam telah kuat. Waktu tu dah ramai orang beriman. Kekuatan Islam dah ada. Tempat maksiat pun tak ada. Dugaan untuk melakukan maksiat dah kurang. Kerana waktu itu lebih mudah menjaga iman berbanding sebelum itu. Nak jaga iman sangat sukar. So, dia ada kaitan dengan perjuangan kita nak keluarkan duit sampai gigil tangan ni, atau kita keluarkan note tu, ambil. Lain. So, moga-moga Allah berikan kita kekuatan, keupayaan, keinginan, serta dapat membezakan amalan yang mendapat nilai ganjaran yang besar di sisi Allah. Ila akhir zaman kot, kita perlu dapatkan nilai ganjaran yang besar untuk sama-sama dapat menyaingi kedudukan nak duduk dekat dengan Nabi di syurga nanti kan. So, aim kita bukan hanya masuk syurga tuan-puan. Aim kita nak duduk dekat Nabi. So, orang yang dapat duduk dekat Nabi ni mereka yang bertungkus lumus, berjuang untuk Nabi, untuk agama ni dulu. Kalau kita tak dapat nak angkat senjata untuk Nabi, untuk protect Nabi, maka kita korbankanlah apa yang kita ada untuk agama ini supaya Nabi recognize kita. Bukan macam tu ke? So, wa kullu wa'adallahu husna. Semua itu masing-masing Allah janjikan balasan yang lebih baik. Tadi Allah dah kata a'zamu darajah. Orang yang bersedekah sebelum kejadian, dia punya darjat lebih tinggi berbanding orang yang memberi selepas kejadian. So, kita dah nampak lebih tinggi. Kemudian Allah kata kedua-duanya, wakullan, kedua-duanya Allah janjikan ganjaran lebih baik dari apa yang mereka buat. Kedua-duanya yang beri infak, sama ada sebelum atau selepas, Allah janjikan ganjaran lebih baik dari apa yang kita beri. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah sangat tahu apa yang kau buat. Walaupun pahala tidak sama jika infak itu diberi, tapi masing-masing akan dapat balasan lebih baik. Pahala infak pun dapat, balasan lebih baik pun dapat. Dalam surah Sabah Allah sebut wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan siapa saja yang kamu nafkahkan. Apa sahaja yang kamu nafkahkan. Allah kata apa sahaja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan gantikannya dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Allah ganti.
Kenapa ganti? Sebab bila kita beri, kita rasa kita hilang. Kita rasa kita kurang. Allah ganti. Allah kata Allah ganti. Bagi je lah. Soalan, kat syurga bukankah kita akan jumpa Nabi? Ada beza kalau kita boleh jumpa kerana Nabi tu jadi jiran sebelah rumah. Asal keluar rumah je, ya Rasulullah. Dan ada beza kalau kita lain tingkat. Nak naik ke tingkat atas, kena ada akses. Akses yang berbeza. Tu beza tu. Kan? Itu berbeza. So, ada beza besar antara dapat jumpa Nabi dengan kita bersama-sama dengan Nabi di tingkat yang sama. So, sekarang ni kita nak bersama-sama dengan Nabi di tingkat yang sama. Kita nak jadi jiran Nabi. Pernah dengar cerita Nabi Musa tanya pada Allah siapa jiran dia dekat akhirat nanti, dekat syurga nanti? Seorang anak yang mak bapaknya jadi babi, tapi dia tetap melayannya dengan baik. Itu level pengorbanan kalau kita nak duduk berjiran dengan Nabi Musa, layan mak bapak dengan baik walau siapa pun mereka. Wa'adallahul husna wallahu bima ta'maluna khabir. Segala apa yang kita infakkan itu Allah tahu. Kecil ke besar, ikhlas ke tak. Dan malam ni ada kan? Opah? Opah. Malam ni ada tak? Jam Saya 9. Ustaz. Ada? Tak ada lah Ustaz. Kata Ustaz tak ada masa. Alamak. Macam mana Nanti Opah adjust nanti Opah beritahu lain. Ingatkan ada sebab selalunya kan malam Selasa. Betul. Okey, tak apa. Kalau tak ada, tak apa. So, dok kira malam ni kita sambung ayat 11 ni, ayat untuk bank-bank. Ayat untuk bank-bank seluruh dunia. Kan bank dia kata dia nak bagi pinjaman. Ini Allah punya idea. Bukan idea. Allah punya arahan bagaimana sepatutnya kita beri pinjaman. Ayat 11. Tapi itu nanti next time kita akan sambung. Kita akan tutup pada ayat yang ke-10. Okey Ustaz, maksudnya lebih baik kita infak sebelum bangunan sekolah dibina daripada sesudah bangunan sekolah digunakan. Adakah kerana uncertainty tinggi, high sebelum sekolah dibina? Kerana kesukaran, ya. Kesukaran. Kerana ada nilai jihad tu. Nilai sukar, nilai sungguh-sungguh. Sebab sebelum terbinanya, kita punya tawakal pada Allah tinggi. Berbanding, benda dah settle. Dah bina, Alhamdulillah. Sebelum nampak bangunan, kita perlu bergantung pada Allah tu tinggi. Aku bagi tiap bulan ni, boleh jadi ke masjid ni? Boleh jadi ke sekolah ni? Bayangkan orang yang mula-mula beri kepercayaan kepada tabung haji untuk uruskan duit dia. Penyimpan pertama, penyimpan kedua, penyimpan ketiga yang beri kepercayaan ni. Sebab waktu tu tabung haji belum teruji. Belum tahu dia berjaya ke flop ke, belum tahu. Tapi generasi pioneer ni yang beri kepercayaan tu sehingga tabung haji menjadi tabung haji sekarang. Kan? So dia ada beza. Ada beza. So tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana bersama pada petang ini dan saya kembalikan kepada Opah.
Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Opah nombor satu sekali nak minta maaf ke sahabat-sahabat yang baru masuk dan dah cerita dah habis. Tersambung lagi ya Ustaz. Opah silap Ustaz, lupa. Tak bagi semua grup. Aduh, ampun. Itulah